Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam kelas matematik pada hari ini bersama dengan Cikgu Hilmi. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan masuk ke tajuk yang baru. Tapi sebelum itu, apa kata mari kita imbas kembali pelajaran yang lepas terlebih dahulu. Murid-murid masih ingat lagi tak? Minggu lepas kita belajar tentang apa? Ya, pada minggu lepas kita telah mempelajari tentang rugi. Okey, apa itu rugi? Rugi ni adalah di mana harga jual lebih rendah daripada harga kos. Ataupun kalau murid-murid masih ingat, cikgu ada cakap kalau rugi ni duit kita jadi berkurangan. Di samping itu, pada minggu lepas juga, kita juga telah mempelajari tentang perbezaan antara untung dengan rugi. Jadi, pada hari ini, kita akan masuk ke tajuk yang baru pula, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan pendapatan dan perbelanjaan. Murid-murid dah bersedia ke belum untuk teruskan pelajaran kita pada hari ini? Kalau dah bersedia, mari kita teruskan. Cikgu mulakan kelas kita pada hari ini dengan cikgu kongsikan terlebih dahulu hasil pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan pendapatan dan perbelanjaan dengan baik. Yang kedua, murid dapat menghubungkaitkan penyelesaian masalah yang melibatkan pendapatan dan perbelanjaan dalam kehidupan seharian dengan baik. Isi kandungan pelajaran kita pada hari ini pula ialah yang pertama, mula-mula sekali, kita akan mengimbas kembali maksud pendapatan dan perbelanjaan. Ya, sebelum ini murid-murid telah mempelajari tentang pendapatan dan perbelanjaan. Jadi pada hari ini kita akan mengulang kaji semula maksud pendapatan dan perbelanjaan yang telah pernah kita pelajari sebelum ini. Kemudian selepas itu, yang kedua, kita akan belajar tentang cara menyelesaikan masalah melibatkan pendapatan dan perbelanjaan. It's time to learn. Sekarang tibalah masa untuk kita masuk ke tajuk yang baru pada hari ini. Mari kita teruskan lagi pembelajaran kita. Okey, kita mulakan dengan yang pertama iaitu maksud pendapatan dan perbelanjaan. Mari kita mengulang kaji semula maksud pendapatan dan perbelanjaan. Tapi sebelum itu, cikgu nak tanya, murid-murid masih ingat lagi ke apa itu pendapatan dan apa itu perbelanjaan? Okey, mari kita lihat maksud. Maksud bagi pendapatan ialah wang atau ganjaran yang diterima. Contoh, wang saku. Maksud perbelanjaan. Perbelanjaan ialah cara atau kaedah mengeluarkan wang untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Contoh, membeli makanan dan minuman. Baiklah murid-murid, begitulah tadi kita telah mengulang kaji semula pelajaran kita yang terdahulu iaitu tentang maksud pendapatan dan juga maksud perbelanjaan. Cikgu harap murid-murid telah tahu apa itu yang dimaksudkan dengan pendapatan dan juga perbelanjaan. Malah cikgu juga mengharap agar murid-murid dapat membezakan antara pendapatan dan juga perbelanjaan dengan baik. Sekarang kita teruskan lagi pembelajaran kita kepada yang seterusnya iaitu cara menyelesaikan masalah melibatkan pendapatan dan perbelanjaan. Bagaimana caranya? Okay, jangan risau murid-murid, cikgu telah menyediakan beberapa contoh untuk murid-murid pelajari pada hari ini. Sekarang, mari kita lihat contoh yang pertama terlebih dahulu. Okey, mari kita baca soalan bersama-sama. Okay.
Soalannya adalah, pendapatan Prakash pada bulan September ialah RM2,500. Dia membelanjakan 20% daripada wang itu untuk sewa bilik, 15% untuk makanan dan 25% untuk pengangkutan. Hitung baki wang Prakash setelah dia membuat perbelanjaan itu. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang adalah, apa yang kita nak kena cari adalah baki wang Prakash. Okey, jadi berapakah baki wang Prakash? Ini yang kita kena cari. Jadi untuk mencari baki wang Prakash ini, okey, pertama sekali kita memang kena manfaatkan sebaiknya setiap maklumat yang ada di dalam petikan sebentar tadi. Okey. Jadi untuk mendapatkan bakinya, yang pertama sekali kita kena tahu dulu berapakah perbelanjaan Prakash. Okey, untuk mengetahui perbelanjaan Prakash, kita tambahkan dulu atau jumlahkan dahulu perbelanjaan Prakash dalam bentuk peratus. Okey. Jadi kita gunakan maklumat yang telah diberi, iaitu di mana Prakash telah membelanjakan 20% untuk sewa bilik, 15% untuk makanan dan 25% untuk pengangkutan. Okey. Jadi kita jumlahkan kesemuanya, kita akan dapat jawapan 60%. 60% ini adalah merupakan perbelanjaan Prakash dalam bentuk peratus. Okey, sekarang kita dah tahu perbelanjaan Prakash dalam bentuk peratus. Jadi sekarang kita kena tukarkan daripada peratus ini kepada dalam bentuk nilai wang. Okay, macam mana caranya? Okey. Kita tukarkan 60% itu kepada 60 per 100 darab dengan, kita darabkan dengan pendapatan Prakash pada bulan September, iaitu RM2,500. Okey. Okey. Okey, jadi sekarang memandangkan 100 ada 2 kosong. Jadi kita undur ke belakang sebanyak 2 kali dan kita akan dapat 60 darab RM25. Okey, 60 darab RM25, kita dapat jawapannya adalah RM1,500. Jadi RM1,500 ini adalah perbelanjaan Prakash dalam bentuk nilai wang. Okey. Tadi kita dapat dalam bentuk peratusan. Sekarang kita dah dapat perbelanjaan dia dalam bentuk nilai wang. Okey, supaya memudahkan kita untuk cari baki wang Prakash. Okey, selepas kita dah dapat nilai perbelanjaan dia dalam bentuk nilai wang, maka untuk mendapatkan bakinya, kita hanya perlu tolakkan, iaitu pendapatan Prakash pada bulan September, iaitu sebanyak RM2,500. Tolak dengan perbelanjaannya adalah sebanyak RM1,500. Okey. Maka setelah ditolak, kita akan dapat jawapannya adalah RM1,000. Jadi RM1,000 ini adalah merupakan baki wang Prakash yang tinggal. Okey, jadi untuk mengira baki, kita akan buat operasi
iaitu pendapatan tolak dengan perbelanjaan, maka kita dapatlah baki wang. Okey. Jelas? Okey, mudah saja kan? Okey, sebenarnya walaupun nampak agak complicated, tapi murid-murid jangan risau kerana kebanyakan operasi yang digunakan adalah operasi yang telah kita pernah pelajari sebelum ini. Okey. Dan sekiranya murid boleh menguasai dengan sebaiknya operasi yang pernah dipelajari sebelum ini, maka kita tiada masalah untuk lakukan pengiraan. Okey, baiklah murid-murid. Sekarang kita pergi pula kepada contoh yang kedua. Okey, kita baca soalannya. Okey, Susan bertugas sebagai seorang pengurus pengeluaran di sebuah syarikat swasta di Johor. Setiap bulan, dia menggunakan separuh daripada pendapatannya untuk bayaran berikut, iaitu sewa rumah sebanyak RM800, bil telefon RM370, bil utiliti RM450, ansuran kereta RM680 dan pakaian dan lain-lain sebanyak RM500. Okey, jadi soalannya tak tertulis di situ, tapi soalannya adalah berapakah nilai pendapatan Susan. Sekarang ni kita nak tahu berapakah pendapatan Susan. Okey, ini yang kita nak kena cari sekarang ini. Okey. Jadi untuk soalan seperti ini, memandangkan dia bagi untuk perbelanjaan, dia tak bagi maklumat untuk pendapatan. Ya, memandangkan kita pun perlu cari maklumat untuk pendapatan Susan. Jadi oleh itu kita kena gunakan maklumat yang telah diberi, iaitu tentang perbelanjaan Susan. Okey, jadi macam mana caranya? Yang pertama sekali kita campurkan kesemua perbelanjaan Susan. Okey, kita dapatkan jumlah perbelanjaan Susan terlebih dahulu. Okey, jadi kita campurkan. Iaitu sewa rumah sebanyak RM800 tambah dengan bil telefon sebanyak RM370 tambah dengan bil utiliti sebanyak RM450 tambah dengan ansuran kereta sebanyak RM680 dan tambah dengan pakaian dan lain-lain sebanyak RM500. Okey. Jadi jumlah keseluruhan yang kita dapat adalah RM2,800. RM2,800 ini adalah merupakan perbelanjaan Susan. Okey, sekarang ni kita dah dapat jumlah perbelanjaan Susan, iaitu sebanyak RM2,800. Jadi sekarang macam mana kita nak cari pendapatan Susan? Okey, kita tengok balik, baca balik soalan di mana dia kata setiap bulan dia menggunakan separuh. Ini kata kunci dia. Separuh daripada pendapatannya untuk bayaran berikut. Okey, dia guna separuh daripada pendapatan dia untuk perbelanjaan. Okey, jadi apabila dia kata perbelanjaan dia adalah separuh daripada pendapatannya, maka bila kita nak tahu pendapatannya, kita akan darab dengan 2. Okey. Jadi sekarang ni daripada pembelanjaan kita dapat RM2,800 tadi. RM1,800 kita darab dengan 2. Maka kita akan dapat jawapannya adalah RM5,600. RM5,600 ini adalah pendapatan Susan. Maka kita telah pun dapat jawapannya. Lihat, mudah saja kan murid-murid. Apa yang penting, kita kena manfaatkan dengan sebaiknya setiap maklumat yang telah diberi.
Yalah, murid-murid, begitulah tadi ya. Pada hari ini kita telah mempelajari tentang cara menyelesaikan bagi pendapatan dan juga perbelanjaan. Jadi untuk hari ini tadi, sebentar tadi kita telah mengulang kaji semula maksud bagi pendapatan dan juga perbelanjaan. Selepas itu kita telah melihat beberapa contoh mengenai dengan cara menyelesaikan bagi pengiraan pendapatan dan juga perbelanjaan. Jadi cikgu harap murid-murid dapat memahami dan menguasai pelajaran pada hari ini dengan sebaiknya. Sebarang pertanyaan, murid-murid bolehlah berhubung dengan cikgu. InsyaAllah cikgu akan bantu murid-murid sekalian. Okey, cikgu telah menyediakan latihan. Jadi diminta semua murid untuk menyiapkan latihan yang telah diberi. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Bertemu lagi kita, semoga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.